Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Berdirinya saya di sini bukannya untuk berondang sayang, tetapi berdirinya saya di sini untuk mempidatokan tajuk gadget penjajahan ala baharu. Hadirin yang dihormati, sebelum saya mendalami isi tajuk saya pada hari ini, izinkan saya mendefinisikan frasa-frasa penting yang mendasari tajuk pidato tersebut. Gadget adalah istilah yang merujuk kepada perangkat elektronik yang memiliki fungsi-fungsi khusus. Kata gadget sendiri berasal dari bahasa Inggeris yang diartikan sebagai gawai dalam bahasa Indonesia. Masuk penjajahan pula sesuatu perihal atau perbuatan menjajah seperti menjajah sesebuah negeri atau kawasan lain. Alaf yang artikan dalam kamus Dewan ialah 1000, iaitu jangka masa yang mengambil masa selama 1000 tahun. Manakala baharu merujuk pada masa sekarang. Nah, jelas masuk tajuk pidato saya pada hari ini. Gadget penjajahan ala baharu. Satu alat elektronik yang memiliki pelbagai fungsi yang boleh menjajah pada masa sekarang. Baik atau buruk penjajahan gadget, saya akan kupaskan satu persatu. Hadirin yang saya kasihi sekalian, kupasan saya yang pertama, gadget telah menjajah dari aspek sosial. Pada masa kini, ramai anak muda lalu leka dengan gadget. Ini kerana sewaktu pandemik yang lalu, gadget ini digunakan oleh semua orang. Gadget ini boleh dikatakan antara model penjajahan yang baru. Tanpa disedari, kesan leka dengan gadget ini berkemungkinan akan memberikan impak yang besar kepada kita. Kerana jika kita tidak menggunakan gadget ini dalam kadar yang lama, akan menyebabkan mereka tidak meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan. Jika kita menangani keadaan ini, negara kita akan mudah terpengaruh dan mungkin dijajah sekali lagi kerana kelalaian anak-anak muda yang tidak memberikan tumpuan kepada kehidupan yang nyata ini. Kita hendaklah menyedarkan anak-anak muda ini akan perjuangan mempertahankan negara kita dari dijajah. Mantan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pernah mengatakan bentuk penjajahan di era modernisasi tidak lagi sama seperti era kolonial dan ia adalah satu ancaman berbahaya serta cara paling mudah menjajah minda dan jati diri bangsa sekaligus mampu menghancurkan sesebuah negara. Kupasan saya yang kedua, gadget menjajah dari aspek ekonomi. Ketidaksamaan dan ketidakadilan ekonomi semakin menjadi-jadi. Hasil ekonomi global yang dibina berabad atas kehendak kapitalis yang juga mempunyai kaitan dengan penjajahan pada masa lalu. Justeru, satu institusi berstrategi yang dapat mengurangkan jurang kekayaan amat wajar diterapkan sebagai benteng kepada penjajahan ala baharu, iaitu kuasa ekonomi. Membeli belah dalam talian atau pembelian dalam talian ialah proses yang pengguna lakukan untuk membeli produk atau perkhidmatan dalam internet. Kedai dalam talian, e-kedai, kedai internet, kedai sesawak atau kedai media, kesemuanya adalah padanan dalam talian kepada peruncit bata dan lipah dan pusat membeli belah. Tidak dapat dinafikan membeli belah secara talian dapat menjimatkan masa kerana anda tidak perlu beratur di kaunter tunai untuk membayar produk yang ingin dibeli. Mereka boleh membeli belah dari rumah atau tempat kerja tanpa perlu meluangkan masa untuk pergi ke pusat membeli belah. Yang anda perlukan hanyalah akses internet dan masukkan kata kunci atau menggunakan enjin carian dan klik item yang anda perlukan dan selesai. Sangat mudah dan menjimatkan masa, bukan? Semuanya hanya di hujung jari anda. Hadirin sekalian, kupasan demi kupasan gali semakin dalam. Kupasan saya yang ketiga, gadget menjajah politik. Aplikasi ruang cyber melalui penggunaan media alternatif seperti blog, laman web, forum cyber, YouTube, email, Facebook dan Twitter telah memperluas ruang bersuara sekaligus meningkatkan partisipasi politik, mobilisasi sosial dan demokrasi. Sebelum ini, selain ceramah, rakyat banyak mendapatkan maklumat politik melalui media cetak seperti akhbar, majalah dan buku dan media elektronik khususnya radio dan televisyen. Namun kini, penggunaan internet sebagai cara untuk mencari maklumat menjadi semakin penting. Penggunaan gadget mempunyai kesan positif dan negatifnya. Kesan positif penggunaan gadget antara lain mempercepatkan pengaliran maklumat. Maklumat dalam pelbagai bidang boleh didapati dengan cepat. Ini membantu usaha melahirkan masyarakat yang bermaklumat.
Apabila masyarakat bermaklumat, tentu sekali proses pembelajaran dan pencabahan minda rakyat turut berlaku. Menutup tirai pidato saya pada hari ini, meskipun ancaman penjajahan baharu ini bukan dari segi fizikal yang sangat berbahaya dan cara paling mudah untuk menjarah minda dan jati diri bangsa. Seterusnya mampu menghancurkan sesebuah negara. Jika baik niatnya, maka baiklah hasilnya. Begitulah sebaliknya jika gadget digunakan di landasan yang betul, maka tiada kekhawatiran yang akan muncul. Sekian, terima kasih.